Semua radio bincang tajuk tu. Heran betul. Tapi bukan isu tu lah. Saya tak nak buka cerita tu lah. Cuma dalam hal suami isteri ni kita kena faham tanggungjawab. Orang lelaki kena faham tanggungjawab pada orang perempuan. Kahwin aja, siapa yang perlu diutamakan? Macam tu. Dalam bab ini, siapa nak diutamakan? Dalam bab berbuat baik, tetap utamakan mak ayah kita dulu. Orang perempuan dah kahwin, tetap utamakan suami tanpa mengabaikan mak ayah dia. Nampak, kena faham. Orang perempuan tu dia kata, tak, awak dah kahwin, awak kena dengar cakap saya, bukan cakap mak ayah awak. Ada yang cakap macam tu. Habis dia dah lah anak tunggal, anak perempuan seorang, itulah mak ayah dia, itulah anak dia. Macam mana tergamak kita kata awak dah tak perlu pedulikan mak ayah awak. Tak betul pandangan tu. Orang lelaki pun kena faham sebelum kahwin dengan dia, jelah mak ayah awak tu mak ayah saya juga. Macam tu lah kan. Tapi dalam bab nafkah, dalam bab nafkah, isteri itu dan anak-anak mesti diutamakan sebelum mak ayah dia. Tu suami isteri kena ingat. Seorang suami mesti utamakan nafkah isteri dengan anak-anak, baru mak dia, baru ayah dia. Kan dah dengar bunyi tu? Betul. Saya dengar ayat kan. Melainkan darurat. Kan, melainkan darurat. Contohnya bulan ni abang tak dapat nak bagi duit bulan ni lah. Kenapa bang? Ni kebetulan mak tak sihat, nak operate banyak, nak pakai duit. Jadi abang dah bagikan duit abang nak bagi kau tu, bagi dekat mak. Tak apalah bang, saya faham. Duit abang yang abang bagi dah 10 bulan abang bagi, tak sempat belanja pun. Punya banyaknya. Bertuah lah dapat perempuan cakap macam tu. Kan? Benda tu tak jarang berlaku dekat Taman Melati je jumpa macam tu. Dekat taman lain tak jumpa. Macam tu lah. Kan? Jadi makna kata orang perempuan dia tak, kalau sekali-sekala darurat macam tu, faham. Dan seorang ibu yang berilmu, bila seorang anak utamakan isteri dengan anak-anaknya, ibu tu tak kecil hati. Ibu tu cakap apa? Kau ni bagi duit kat mak ni, anak bini kau ni cukup belanja ke tidak? Kau jangan kau bagi dekat mak ni, anak bini kau tak makan pula. Itu mak yang baik. Dia faham. Mak, bulan ni duit Along tak berapa banyak sangat, dapat bagi banyak ni je. Tak apalah, anak isteri kau macam mana? Nak isteri alhamdulillah. Yelah. Macam tu. Kita kena faham. Banyak tu orang tanya soalan tu. Marah dia dengan macam tu. Habis saya dah lah belanja saya banyak tu je, takkan saya tak boleh tolong mak saya? Patutnya kau fikir sebelum kau kahwin. Fikir sebelum kahwin. Itu sebab syarat mampu tadi mustahak kan. Kemudian seorang lelaki tidak boleh memaksa isterinya menjaga mak ayah suami yang sakit. Katalah anak lelaki mak ayahnya tak sihat, maka dia tak boleh paksa isteri dia jaga mak ayah dia. Tak boleh. Saya tak boleh abang, saya rasa saya tak larat lah, saya tak kuat lah, so tak payah kecil hati. Dia berhak. Cuma kebiasaannya orang perempuan, yelah bang, nanti bolehlah saya jaga, tapi tak adalah banyak hari, berapa hari lah, selang seri kot, tanyalah siapa lagi boleh jaga. Macam tu. Dan seorang suami yang baik, kalau isteri tolong jaga, sebaik-baik suami bagilah upah. Terima kasih lah tolong jaga. Tak apalah abang ambil jugalah macam tu, bagi upah tu paling baik lah. Dan seorang suami janganlah menghalang isteri kalau nak menjaga ibu ayahnya yang sakit. Bang, saya nak jaga mak ayah saya, kesian bang, terlantar dekat hospital, boleh tak saya nak jaga bang? Seorang suami boleh, abang tak izinkan, abang tak suka, kau duduk rumah. Kalau isteri dengar cakap suami, isteri dapat pahala tapi suaminya berdosa. Sebab suaminya yang tak membenarkan. Suami yang baik, pergilah jaga. Tapi anak-anak ni macam mana? Anak-anak saya bagi apa, saya dah masak, saya siap dah. Nanti saya dah apa, nanti habis waktu melawat saya balik abang. Okey. Jadi macam tu lah. Kena faham tu. Ada bab-bab tu kadang-kadang orang main pukul rata je. Macam mana saya nak sulung, macam mana pun mak saya, apa-apa hal pun mak saya, kata macam tu. Kan, tak. Naik kereta kan, walaupun kereta tu nama isteri dia, sebaik-baik menantu, mak duduk depan mak.
biar saya duduk belakang. Tak apa. Ini dia duduk depan, neneknya kat belakang, berasak dengan cucu, sengit-sengit tudung orang tua tu kan, dah tertangkup, dah tak nampak muka dah mak tu. Ya Allah, cucunya ganas pula. Ya Allahu Akbar. Contohlah, sini saya nampak elok tertibnya kan, elok tertib cucunya, okey lah kan. Rasa ni dah tak ada dah, yang budak kecil lagi ada lagi ke? Tu satu, dua. Memang budak kecil tak dibagi datang ke atau macam mana? Tak adalah, memang yang kecil-kecil tu dah besar semualah ya. Okey lah. Macam tu lah kan. Jadi macam tu lah. Kalau kita ni kena jaga benda-benda tu, kena pandai lah, kena pandai. Tapi kalau mak ni tak apalah, mak duduk belakang aja, tak apa. Kereta besar kan, sebab ada 18 seater. Kan mak pilihlah duduk belakang ni mana. Teruk betul kereta tu 18 tu, bawa bas mini apa kata. Contohlah kan. Jadi makna kata kadang maknya ada juga dia tak boleh duduk depan, dia pening, dia nak duduk belakang aja kan. Mungkin juga. Jadi kita pun kena. Dan kemudian apa masalah lepas kahwin? Masalah lepas kahwin banyak berlaku. Anak tak ngam dengan bapak mentua, tak ngam dengan mak mentua tak baik dengan ni, kemudian tak baik dengan ipar dua tak baik dengan ipar ni, tak ngam, masing-masing dengan ego masing-masing, tolak ke tepi. Kita bila dah kahwin, mak mentua ni sama level dengan mak kita kan. Ayah mak ni macam dah mak ayah kita. Kalau dia ada 4 isteri, makna seberapa ramai mak ayah dia dah. Contohlah, saya bagi contoh aja, bagi contoh aja kan. Jadi makna kata kadang cerita je tu, berani ni tidak, cerita je kan. Jadi betul kan, mak ayah tu macam kena anggap macam mak kita, bagi kegembiraan pada dia kan. Habis ada orang tanya, macam mana kita nak ambil hati mak mentua kita ni Ustaz? Pening kepala pula semua, tak betul ni, tak kena. Pertama kena rajin. Nak jadi menantu ni, menantu nak ambil hati mak mentua, ayah mentua, pertama mesti rajin. Rajin mesti kena ada. Walaupun dia rajin kat rumah mak mentua je, kat rumah sendiri pemalas betul, rumah mak mentua kena rajin. Ya Allah, habis dia kemahnya. Ya Allahu Akbar. Habis kapet tu dia punya mop, dia punya licin tu sampai bawah kapet tu pun dia disuci habis semua. Dia kutip siap menyangkung, menyarap, dia kutip satu, ya Allah menantu aku, ya Allah menantu aku. Nampak? Semua dicucinya, pinggan dah 5 kali basuh dah kering, basuh balik. Ya Allah, baik betul lah menantu aku ni. Contoh rajin. Kedua, kena kenal Swiss. Dia dengan kau tekan Swiss, dia menyala habislah kau. Makna kena kenal mana yang mak mentua, bapak mentua suka, apa dia tak suka, jangan kita buat. Tahu apa dia tak suka, jangan kita buat. Apa dia suka tu kita buat. Oi, mak ni dia suka apa? Dia suka betul kuih kapal tu, bawa balik kuih kapal. Mak mentua kita suka kuih kapal, kita belikanlah tu kuih kapal. Kuih cakui. Cakui kan kapal tu kan. Beli, bawa balik. Ni mak cakui, sop, makal, zurap. Dia punya sedapnya terbayang. Ataupun dia suka kuih apa? Kuih keria. Bagilah. Kan. Dah tahu dia suka. Jangan ditahan-tahan. Contoh, tengok dia suka apa, kegemarannya apa. Tengok kan. Jadi mana kita tahu dah. Balik tu bawa buah tangan. Dia suka. Dia kadang mak ni dah tahu. Aku tengok kan dalam ramai-ramai kan, aku perasan tak, bini siapa tu balik tak pernah bawa apa-apa. Yang ni kalau balik ada je benda bawa ni. Kadang-kadang dah tak tahu nak buat apa dah. Bawa turun buah siap ni, bakul ni. Ya Allah, susah sempat kau ya dapat lepas camah. Dan saya dapat lepas camah tak sebab bawa turun, kita bagi je lah kan. Macam tu lah kan sebenarnya. Tak kisahlah, janji ada. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang, ada tanda. Macam tu lah maksud dia kan. Bawa kuih kelopong, tu kuih kelopong. Istilah dia bahasa tu kuih buah Melaka, kuih onde-onde, yang bulat-bulat kan, yang dalam tu ada gula Melaka, tu kuih kelopong ni sembilan panggil. Itu sedap betul, terbayang lah kan. Betul. Jadi mana kata apa yang dia suka, kemudian buat yang dia suka, buat apa dia tak suka, kemudian layan perbualan dia. Saya kata tadi, apa dia cakap, ya mak, ya mak, tak sangka pula, ya ke mak, layan kan. Orang tua tu, ayah yang suami pula cerita pasal bola sepak kan, dia cakap Liverpool bagus sekarang lah, apa semua, layan kan, walaupun kita MU,
Kenalah layan, walaupun belah dah tahu dia cerita pasal Liverpool kan, kita layan kan. Kali daripada Liverpool, tiba-tiba dia dah tak nak cerita Liverpool, dia cerita JDT pula dah. Tak apa, layankan aja. Apa tajuk pun layan. Sebab orang tu macam tu kan adab dia. Memang adab dia jangan, alah ni dah cerita lah, ayah tak cerita lah. Jangan, adabnya tak kena. Jadi adabnya buat-buatlah macam kita tak pernah dengar. Itu dia. Itu dia si adab dia. Kemudian ada masa susah dan senang. Waktu mak sihat kita ada, waktu mak tak sihat pun kita ada, waktu ayah senang kita ada, waktu ayah tak senang pun kita ada. Sentiasa ada di sisinya. Dan begitu juga pandai mengambil hati ni. Tahulah ini kalau ni berbunga-bunga dia. Ni mak saya ada beli satu ni mak ada pen drive ni, mak cocok je dekat dalam radio tu. Kenapa? Semua lagu 60-an. Ya. Lagu SG Bank, lagu Aziz Osman. Aziz Osman lah, lagu M. Osman. Aziz Osman benda nyanyi dia, M. Osman dia nyanyi kan. Dan Suzana, Allah teringat zaman dengan ayah kau dulu masa muda-muda pergi funfair kan. Ya, betul tak? Lagu-lagu lama je kan. R. Ramli kan, M. Ramli, semua ada kan. Macam tu lah. Jadi tu saya kata tadi, sebenarnya dalam isu orang kata takut isteri tadi tak timbul. Isunya kadang-kadang kita ni menyayangi isteri kita, jadi kita tak nak berlaku konflik. Cuma kena faham, ada perkara suami kena bertindak sebagai ketua keluarga. Jangan semua diserahkan. Sebenarnya bukan salah perempuan. Kalau lelaki tu takut pada isteri, bukan salah isteri tu salah suami tu. Sebab kegagalan mendidik daripada awal. Bila akhirnya dia berada dalam ketakutan, sudah hanya menyuruk buah katil lelaki tu. Jangan sampai macam tu. Lelaki adalah ketua keluarga, dan orang perempuan pun kena perasan benda tu. Abang ni ketua keluarga. Kalau abang ada rasa nak tegur saya, abang tegur je. Abang jangan biarkan. Suami kena tegur, suami kena cakap. Dan begitu juga kita ni hidup sementara. 3 perkara je Tuhan akan tanya dalam hidup kita bila kita dah mati. 3 perkara je Tuhan akan tanya. Ialah cerita tentang solat, tentang apa. Ni tajuk, 3 tajuk Tuhan tanya. Pertama apa? Tuhan akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa Tuhan tanya? Pertama, nikmat umur. Kau dulu hidup berapa tahun kau hidup? Macam mana kau habiskan umur tu? Soalan pertama, tentang umur. Kedua, nikmat apa? Nikmat muda. Muda dulu buat apa? Yang ketiga, nikmat harta. Dari mana dapat duit, ke mana kita belanjakan? Tuhan akan tanya. Dan yang keempat, nikmat ilmu. Kau ada ilmu tak? Ada. Kau tahu tak? Tahu. Kenapa kau tak sebar panjangkan? Kenapa kau tak amalkan? Tuhan akan tanya. Itu yang pertama, Tuhan akan tanya tentang nikmat. Yang kedua, Tuhan akan tanya tentang amanah. Amanah sebagai seorang anak, amanah sebagai seorang ketua, amanah sebagai seorang abang, amanah sebagai seorang adik, amanah sebagai seorang ketua di pejabat, amanah sebagai orang yang ada jawatan. Semua Tuhan akan tanya. Lagi banyak jawatannya, lagi lambat dia masuk syurga. Lagi banyak harta dia, lagi lewat dia masuk syurga. Sebab banyak soalan akan ditanya. Itu sebabnya dalam sahabat Nabi, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga oleh Allah, ada seorang sahabat yang paling kaya, nama dia Abdul Rahman bin Auf. Kenapa dia lambat? Semua sahabat tunggu. Kenapa kau lewat masuk? Sesungguhnya banyak soalan yang aku kena jawab. Semua kena tanya. Lagi dahsyat daripada akademi audit negara kan. Audit kena tanya, ni buat apa, ni buat apa, mana dapat duit ni. Setiap 1 sen tu Tuhan akan tanya kat kita. Itu dari segi amanahnya yang kita kena jaga. Amanah sebagai seorang isteri, amanah sebagai seorang suami, kerana ditanya. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya inilah tentang ni. Tuhan akan tanya tentang silaturahim. Tuhan akan tanya. Kadang-kadang dengan manusia kita bolehlah tipu. Aku tak ada masalah dengan dia, tapi dia tak nak baik dengan aku. Boleh tanya orang sana, aku dah hulur tangan kat dia dah, dia tak nak salam aku, dia yang tak nak baik. Kita boleh cakap tentu atas dunia, berhelah, bermadah, berhelah, bak kata Zanazin. Tapi sebenarnya akhirat nanti silaturahim tu akan bersuara. Siapa sebenarnya yang tak nak baik? Dalam hati dia siapa yang tak nak baik? Nabi kata tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jadi jangan. Sebab kita kena baik-baik kan. Itu sebabnya saya selalu pesan pada pasangan yang nak kahwin. Yang nak kahwin keluarga ni, siapa yang nak kahwin? Yang akan kahwin tak lama lagi dalam keluarga ni. Saya tahu mesti ada tengah musim ni. Hari ni kena kahwin. Semua habis kahwin dah.
Tak ada yang tak kahwin ni. Confirm. Mana yang belum? Mana yang belum? Semua dah kahwin? Tak, adik-beradik dah kahwin, anak-anaknya. Anak cucunya, ada tak cucunya nak kahwin? Dan tak lama lagi nak kahwin, hujung tahun ni ke, tahun depan ke? Memang tak nak kahwin ke apa? Susah pula jawab soalan pula. Saya tengok ramai juga anak yang muda ni semua kahwin dah. Anak pun kahwin dah semua. Cucu kahwin dah semua. Mana cucu yang belum kahwin? Mizan belum. Mizan. Belum. Berapa umur dah? Dia kata 3. Lambat lagi. Tapi apa tahu? Tapi maksud saya tu apa? Contoh, bila dah kahwin, anak-anak dia ajar. Dah kahwin ni kau pergi ziarah rumah semua mak saudara, pak saudara. Ajar anak pergi rumah pak saudara belah suami. Ajar anak pergi rumah saudara, pak saudara belah perempuan. Pergi semua. Kenal. Ni Mak Lang, ini Mak Long, ni Mak Teh. Ni Mak Teh ni Pak Tehnya dah tak ada. Ya ke? Tercekik sudu matinya. Contoh, oh ya ke? Ya Allah, siannya. Ni contohnya orang lain, bukan keluarga ni. Keluarga lain. Contoh, jadi tahu. Oh, ini nenek ni lah. Neneknya ada lagi lah, muda nampak. Macam tu, pergi jumpa semua. Ini tak. Yang hebohnya bersanding. Tengah bersanding dah hilang. Kenapa? Baring kat jalan kereta api tu ambil gambar. Nyampah kot storybook lah, apalah. Pergi kat Masjid Besi Putrajaya tu, angkat gaun, bersandar kat dinding. Yang imam tu dah 5 kali basuh tangan, dah tak habis-habis basuh tangan ambil uduk ni. Tengok pengantin. La ilaha illallah. Kan tu cerita tu. Benda ni kadang-kadang tak dititik beratkan. Lepas tu pergi pesan, nanti kau pergi bawa lah buah ke. Orang Negeri Sembilan dulu kalau pergi ziarah bapak saudara ni bawa bokor namanya. Bawa bokor ni bawa dodol, penganan dodol. Bawa bekas tu ni lah ada bokor. Bila bokor tu maknanya pak saudara kan ambil bawa ke dapur, bekas tu isi duit bagi dia balik. Tapi sekarang ni tak payah, bawa buah tangan. Maksud dia tu buah tangan. Maksud tanda ingat lah. Jadi dia dapat rapatkan satu rahim. Simple je macam sekarang kan. Berkumpul keluarga ni. Sebab apa? Sebab apa berkumpul ni? Sebab kepala kereta api ni datang. Gerabak pun ikut. Katakanlah suatu hari nanti kepala gerabak dah tak ada. Apa jaminan yang gerabak ni akan datang juga sebagai kepala kereta api? Itu soalan yang kita kena tanya. Jadi mak ayah kena pesan. Besok kalau ayah dah tak ada, datang juga berkumpul dengan saudara mara. Yang kena buat pertama, family day contohnya. Budaya berkumpul, suka seronok berkumpul. Sebab bila cerita duduk macam ni, kita cerita tu seronok tu. Oh, saya lah yang paling suka kalau berkumpul ni, ya Allah. Dan yang paling penat saya lah, tak ada cerita baru ke? Nak cerita baru kan? Aku dia dah lah penat camah kat luar, nak suruh cerita lagi. Biarlah aku pula dengar cerita. Saya kata macam tu kan. Betul, macam tu lah berkumpul macam ni, berborak. Anak kau yang itu kata tak sihat jangan dapat tu. Kerja mana sekarang? Kerja ni. Ya Allah, kau kerja situ. Boleh lah aku nak tak tolong. Kenapa lah? Aku itu nak masuk projek ni payah betul. Tak apa, pasal macam ni. Tahu lah nak tolong. Contoh lah. Baru kita tahu. Kena campur. Ini dah bergaduh, bertumbuk, baru tahu sepupu. Ada yang berlaku macam tu. Dia bergaduh. Dah lah bergaduh waktu bila? Bulan puasa. Bergaduh bulan puasa. Kenapa? Masa tu makan tak puasa. Tak puasa sama-sama bergaduh. Kenapa bayar ni sama, kenapa ni bayar lain? Bergaduh sama-sama tak puasa. Bertumbuk, dah bertumbuk pergi balai baru tahu. Bila datang mak ayah semua datang, lah sepupu punya sama-sama tak puasa. Contoh. Tu yang kadang-kadang kita kena jaga. Budaya berkumpul, budaya berziarah. Lepas tu ada grup WhatsApp kan. Kadang kita puas dah update. Jangan lupa ya, kita ada majlis berkumpul dekat Taman Melati. Yang seorang tu tak tahulah hidup lagi ke tidak, senyap daripada dulu. Tiba-tiba datang dia. Oh, dia datang maknanya dia baca. Senyap. Memanglah. Tu ada orang macam tu. Ada seorang tu pula memang dia tak jawab sangat. Dia biasanya dia macam tu dia bagi dia. Kadang sampai ke ujung tak sampai ke ujung. Ada yang macam tu je. Memang tu habis kelas satu dia bagi tu. Kan? Dia tak pandai nak tulis ni, dia tak tulis sangat. Kadang macam bagus, mantap. Dia dah ayat macam tu je dia bagi. Dia malah nak menaip. Ada orang macam tu.
Dia bukan membisu kat luar, sampai ke dalam tu tak tahu kan, tak macam dia banyak cakap pula. Ni kadang ada yang macam tu, kan? Lepas tu saya ingat saya pernah ditanya dulu waktu saya pergi program wanita Malaysia hari ni. Pagi tu datang, tak apa, menjaga ibu bapa, tanggungjawab siapa? Wah, soalan dia. Dia cakap anak sulung. Kan, apakah peranan anak sulung dalam menjaga dan peranan anak bongsu? Macam mana? Saya kata senangnya, jangan kamu tanya apa yang negara boleh sumbangkan kepada kamu, tapi tanyalah apa yang boleh kamu sumbangkan kepada negara. Saya ulang. Wah, dia kata macam tu kan. Tak adalah. Maksudnya jangan fikir siapa punya tanggungjawab. Tanya diri kita, aku sebagai anak, apa peranan aku pada ibu aku, pada mak ayah aku. Itu je. Jangan kata, itu dia nak sulung, dia lah kena. Siapa cakap? Ada satu keluarga ni, dekat masa saya ingat saya duduk dekat rumah lama saya di Taman Bandar Senawang di Seremban. Jiran saya ni, maknya sakit di Banting. Jadi maknya di hospital, jadi dia ambil inisiatif adik-beradik buat jadual. 2 hari dia ni jaga, 2 hari dia ni jaga. Dan dia ni ambil cuti 2 hari. Dia minta dengan bos dia cuti. Dia sampai turn dia jaga. Kalau habis je pula dia ni terus sambung. Semua ikut sampai mak dia meninggal. Bayangkan. Itulah bakti akhir yang dia boleh buat. Rupanya tak sangka tu bakti yang terakhir. Itu sebabnya kalau kita boleh buat, jangan kita tanya, itu pula kerja aku, tu kerja anak lelaki, tu kerja anak perempuan, ni kerja anak sulung, kerja anak tengah. Dia yang paling rapat sekali dengan mak dia lah jaga. Kira yang paling rapat pula. Yang tak rapat tu lah kena jaga. Sebab pahala kau kurang, sebab kau tak rapat. Kan, contohlah kalau kira macam tu lah kan. Tapi manalah kita tahu. Tu sebab kita kena buat. Kan? Macam saya, adik-beradik saya 5 orang. Saya 5 beradik. Saya yang 5 beradik. Adik-beradik saya 4 Samsul, 1 Syamira. Syamsul Amri, Syamsul Fazli, Syamsul Hafiz, Syamsul Hafizi dan Syamira Hafizah. Hafizi, Syamira Hafizah tu kembar lelaki perempuan. Kami dah jaga, dah lepas arwah abah tak ada, itulah yang ada mak. Dia macam mana? Balong lah kena, apa pula? Semua kena jaga, saya kata. So kami tak adalah kerja lain. Yang penting bagi mak gelak ajalah. Sampai kesudah mak gelak. Gelak ada je benda. Adik-beradik saya cakap tak ada yang lurus. Semua cakap macam saya ni. Sama. Kalau ada cakap tu hati-hati, jangan tu menyampuk, jangan tu jawab, memang kena punya. Diam je dulu, apa dia nak sampaikan ni sebenarnya. Kalau jawab memang kena. Sebab dulu arwah abah pun macam tu. Arwah abah saya adalah manusia yang paling kelakar dalam keluarga kami. Nasib baiklah saya tak macam tu. Tu arwah abah memang macam tu. Abah tak boleh makan ni. Isteri mak tegur abah, jangan makan bang, abang ni gaut, kacang panjang ni tak boleh makan. Tak boleh. Kau tengok betul-betul kacang panjang ni, sebelum masak panjang, nak masak pendek. Abah saya macam tu lah arwah abah saya. Tu ayat dia tu. Abang kan gaut ni, pulut-pulut tak boleh makan, ni lemang ni boleh makan. Dia tak boleh makan pulut, lemang tak apa. Tu arwah abah saya tu. Ada je ayat dia jawab. Abang ni risau okok lagi, dah tahu tak sihat. Sekali isap, bukan banyak pun, sekali isap sebatang je. Mana ada sekali isap 4 batang? Memang tu sebatang-sebatang aja. Macam tu lah. Kita orang ni melayan ni lah abah ni. Arwah abah saya meninggal muda. Arwah abah saya meninggal tak sakit apa, tak ada apa. Tiba-tiba demam panas, masuk hospital, esok tu meninggal. Umur dia meninggal dunia genap 50 tahun. Muda, memang tak sakit apa. Macam tu lah. Tapi itulah, memang terasa lah kehilangan. Memang tak terasa. Tu saya kata tadi, macam mana pun tanggungjawab bersama. Jangan kita letakkan pada bahu orang tertentu je. Dia lah kena jaga, dia ni lah kena jaga. Kita tanya diri kita, apa semangat kita dalam nak menjaga kedua ibu bapa kita. Dan begitu juga kan, kita kalau boleh kena ada common sense dalam rumah tangga ni. Contohnya kita buat program macam ni kan. Kita buat program macam ni. Datang macam ni, okey, seorang nak siapkan jamuan. Tak apalah, saya order jamuan ni. Kita fikir, aku nak bagi apa ni? Tak boleh jadi ni. Dia dah bagi jamuan, aku nak bagi apa? Okey, tak apa, saya cari penceramah. Seorang cari penceramah. Cari penceramah top 5 Malaysia pula tu. Tak main lah penceramah kaleng-kaleng tu yang tangguh sampai ni tarikh tu. Namanya nak cari satu tarikh. Contohlah. Kan? Lepas tu kita nak buat kat mana? Yang seorang cari tempat. Fikir. Akhirnya tempat paling strategik, rumah, dia kata. Sebab mengalir malaikat yang mengayau ni kita tak nampak ni.
Malaikat semua bersayap-bersayap ni semua dekat majlis ilmu, semua mencatat apa yang kita buat, termasuk yang mengutuk tu semua catat. Ni seorang dia sedap duduk kat kursi, kita duduk kat tangga. Contoh ni contoh aja contoh. Saya tak cakap orang komplain, tak ada. Kena juga kita ni, ya Allah Akbar. Contoh kan dia sedap ni, contoh lah. Semua malaikat, cuma kita tak nampak je. Malaikat cantik, walaupun tidur tak ada masalah, semua pahala. Tidur pun pahala dalam majlis ilmu. Itu sebab penting buat majlis ilmu, bercahaya ni. Rumah ni ada sebab tadi dah lah buat tahlil, baca yasin. Tak sebab, tapi buat tahlil, doa selamat, kita minta gunakan kesejahteraan kepada Allah yarham dalam keluarga ni. Allahu Akbar. Berkat rumah ni mudah-mudahan. Itu cerita. Lepas tu doakan kesejahteraan keluarga, tautkan silaturahim, mudah-mudahan. Common sense tu orang panggil dalam bahasa Jawa tu, common sense. Jadi makna kena faham lah. Contohlah kalau balik sekali balik raya kan, balik raya sampai kat rumah ni, takkan melenggang je buat lato-lato kan. Mak ni ada bawa ayam kampung mak. Sedap ayam kampung ni mak. Mak ni saya beli itik salai. Sedap itik salai. Dengan rendang maman pula tu. Tapi kalau tapi mulalah ayat yang ada. Minta maaf kita tak makan itik. Nyampah pun kan. Kau tak rasa itik tu sadap tau. Cuma janganlah balik kat tepi jalan tu, tak berapa minggu disalai itik tu. Tu yang korek itik tu. Dia nak beli itik salai ni kena kenal orang dia. Nanti buat, kita plankan satu tarikh, datang ni keluarga ni datang rumah mak saya, tengok mak saya masak itik salai macam mana. Betul kan. Jadi baru dia sedar. Okey, kau nak buat apa? Aku nak bawa buah. Buah dah ada belum? Buah tak ada lagi. Okeylah, aku bawa buah lah. Kita seorang ni bawa buah. Macam tu juga kan. Duduk rumah, contohnya kalau lama duduk rumah, contohnya semua kita yang duduk rumah ni sebab sementara rumah tengah renovate, kita tak tahulah duduk rumah. Pandai-pandai lah. Mak ada apa-apa nak cari tak pak saya belikan. Contoh common sense kan. Ini melantang menjala tak apa benda pun tak buat kan. Siap tanya dengan tak malunya, mak tak masak ke? Dia tanya lah, mak dia tak masak ke kan. Contoh lah kan. Cubalah kita ni kan, tak adalah kan. Ini contoh. Baiklah beli ayam gepuk kan, kuih keria ke kan. Tentulah daripada contoh dah banyak kali sebut kata kan. Maknanya jadi mak dia kata kita mainkan peranan kita. Itu ada cerita dia. Tu saya kata rumah tangga ni nak bahagia, 5 kena ada. Yang pertama, kunci rumah. Kunci ada 5 kunci. Kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Kelima, kunci spare. 5 kena ada kunci rumah. Kita kena sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam. Macam tadi lah, katanya kat keluarga ni buat solat sunat tarawih. Bagus. Dulu saya pernah kat rumah mak saya tu, nak buat alang-alang nak buat. Ada sekali tu saya ceramah dekat Ampang. Sedap betul imam tu baca. Ya Allah, sedapnya. Hati ni sampai sebab lah dengar ayat yang dia baca tu. Ya Allah, sedapnya bacaan budak ni, imam ni. Saya pun tanyalah, waktu makan tu mana imam tadi itulah imam ni. Ni imam nombor berapa? Imam nombor 5, nombor 6? Bukan, rupanya anak IJK. Tahu umur dia berapa? Baru tingkatan 4. Ya Allah, sedapnya. Rupanya dia pelajar dekat Institut Tahfiz Al-Bakirah tu, Dr. Zulkifli Al-Bakri punya dulu kan. Dulu dia dekat sana. Ya Allah, nak tak datang jadi imam tarawih dekat kampung mak saya? Saya kata macam tu. Saya memang kena jadi imam tarawih dekat kampung mak saya tu. Saya kalau bawa memanglah, biasanya sebab di Negeri Sembilan, kalau biasalah siapa biasa tarawih di Negeri Sembilan ni ada tarawih 8, ada tarawih 20 dan ada tarawih 10. Yang 10 ni dia senang aja. 10 tu tak sempat jawab kerana orang belakang tu. Dia teristighfar je. Dia lepas bagi salam, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah. Tu sambung tarawih kedua. Lepas tu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana 'ala dika la ilaha illallah. Tarawih yang ketiga.
Lepas tu tarawih keempat. Lepas tu set yang kelima. Sempat 10, zikir sikit, lepas tu witir. As-salatul witri ashabakumullah tu yang, tapi dia punya tahlil lama. Kalau Syamsul debat jadi imam, orang kampung saya dah tahu dah, dia dengan Allahu Akbar 9 suku siap tahlil.